Soalnya kepada Ustaz Salman dan juga pada semua yang sedang menonton, di mana kita? Itu paling penting. Sebab Dr. Rozaimin dah bagi penjelasan pada kita, Islam mesti berkait dengan iman dan iman mesti ada kaitan dengan ihsan. Ustaz Salman, ada satu ayat Allah Azza wa Jalla dalam Quran, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ayat itu satu ayat yang kalau kita menelaah, kita mentadabbur, sentap juga. Soalan saya kepada Ustaz Salman, bagaimana ayat tu nak mengaitkan di antara Muslim, mukmin, apakah beza yang paling ketara antara dua perkara tersebut? Merujuk pada ayat tadi dan huraian seterusnya. Ustaz Salman, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang untuk sama-sama berforum pada hari ini. Saya digabungkan bersama-sama dengan dua orang sahabat saya yang hebat dalam bidang masing-masing, Tuan Moderator Al-Fadhil Ustaz Amin Idris dan juga rakan panel Al-Fadhil Dr. Rozaimin Ramli. Kedua-dua sahabat saya yang banyak saya mengambil manfaat daripada mereka berdua dalam bidang kepakaran mereka, dan saya secara peribadi bersyukurlah walaupun duduk jauh daripada Malaysia, dijemput bersama-sama dengan dua orang sahabat ini untuk sama-sama berforum pada hari ini membincangkan sebuah tajuk yang sangat penting. Sebagaimana yang tuan-tuan dan puan-puan dengar, Al-Fadhil Dr. Rozaimin sebut tadi, bagaimana Nabi SAW dan juga Jibril AS telah berlaku perbincangan di antara mereka dalam setting yang sangat baik, yang sangat sempurna, yang sangat menakjubkan. Kalaulah tidak kerana mesej-mesej penting yang disampaikan oleh Nabi SAW dan Jibril AS, kalau kita boleh abaikan semua mesej-mesej tu, kalau kita tak melihat pun isi kandungan hadis tu, setting hadis tu sendiri sebenarnya sudah cukup untuk menakjubkan. Setting hadis tu sendiri pun dah kira sesiapa yang mendengar perbincangan itu akan memberi perhatian dan memahami setiap patah perkataan kerana dia diungkapkan pada satu situasi yang sangat sempurna. Maka ternyata situasi itu di mana Nabi SAW dan Jibril AS, sebagaimana yang disebutkan oleh Fadhil Dr. Rozaimin, menceritakan isu yang sangat besar berkaitan dengan iman, Islam dan juga ihsan. Saya tadi sebelum saya nak jawab sedikit soalan daripada Tuan Moderator, apabila Al-Fadhil Dr. Rozaimin bacakan hadis tu, saya teringat, sebab ini antara hadis yang mula-mula hafal masa belajar hadis dulu, syllabus awal sekali. Bayangkan tuan-tuan, saya tiba-tiba teringatlah kenangan silam. Hadis tu berlaku dalam suasana para sahabat melihat Jibril datang, syadidu bayad thiyab, dalam keadaan satu orang yang bajunya sangat putih, bersih baju dia. Bersih baju, signifikannya apa? Signifikannya dia bukan jalan daripada jauh. Maksudnya dia pakai baju tu, dia masuk masjid terus. Tak ada lah ada habuk, ada debu apa semua ni. Tak ada benda-benda yang mengotorkan dia. Wa syadid sawad sya'r. Dan juga rambutnya sangat hitam. Maksudnya tak kena debu juga. Bukanlah orang yang dah sikat rambut lepas 5-6 jam, dia pergi jalan dulu, dia pergi makan dulu, serabut sikit macam rambut saya. Tak, bukan macam ni. Setting tu sendiri dah sangat sempurna. Kedatangan lelaki itu sendiri telah menunjukkan satu mesej yang, ini sempoi ni, jarang berlaku. Siapa Mamat ni? Kita tak kenal, tak pernah tengok, tak pernah tahu nama dia siapa, dia jiran siapa. Tapi tak nampak macam orang luar. Dia orang sini. Maka kemudian dengan mesej-mesej padat yang disampaikan dalam hadis itu, ternyata ada maklumat yang sangat penting di situ yang mana Al-Fadhil Dr. Rozaimin Ramli telah ceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya daripada sini saya nak jawab soalan kedua yang ditanyakan oleh Al-Fadhil Tuan Moderator. Macam mana kita nak melihat perbezaan di antara Islam dan iman, dan lebih penting daripada itu, kalaulah kita mengandaikan Islam dan iman ni adalah tingkatan yang berbeza, kita berada di mana? Kalau kita lihat banyak ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW,
Selain daripada hadis yang pertama tadi yang disebutkan oleh Dr. Rozaimi menceritakan tentang definisi bagi iman, Islam dan ihsan, dalam banyak keadaan Nabi SAW apabila Nabi menyebutkan tentang iman dan juga Islam merujuk kepada makna yang sama. Orang ini Muslim, orang ini mukmin. Orang ini menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang ini beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sebagaimana yang Al-Fadhil Doktor sebut tadi, dia tak boleh terpisah. Lengkapnya Islam seseorang itu dengan iman dan dengan ihsan. Begitu juga sebaliknya. Lengkap. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala memuji seseorang dengan memanggil seseorang itu atas nama dia Islam. Aslamtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Aku menyerahkan dan menundukkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Artinya lengkap dah. Iman dan juga ihsan. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala memanggil seseorang itu dengan panggilan mukminun, innalladzina amanu billahi wa rasulihi, ataupun dalam perkataan lain ulaika humul mu'minun dan sebagainya, ayat-ayat ini bila guna perkataan mukmin artinya merujuk lengkap bahawa pakejnya mesti lengkap. Dia muslim, dia mukmin dan dia muhsin ataupun mukhlis. Tetapi bila kita lihat ayat ini yang disebutkan oleh tuan moderator sedikit unik. Di mana dalam ayat ini Nabi SAW diceritakan dalam ayat ini qalatil a'rab amanna. Datang orang daripada pendalaman, orang daripada jauh, mereka berkata, kami beriman. Qul, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi SAW, qul lam tu'minu. Beritahu dekat mereka yang datang ni, berkata dan mengaku, kami telah beriman, habaq dekat mereka, lam tu'minu. Hampa belum lagi beriman. Tak, belum lagi sampai tahap beriman. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Tapi katakanlah kami telah Islam kerana iman belum masuk lagi di dalam jiwa mereka. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'an innallaha ghafurur rahim. Sekiranya kamu mentaati Allah dan Rasul, maka pahala amalan kebaikan kamu takkanlah berkurang walaupun sedikit. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ni unik. Bila kita cerita dalam bab lain, kita nampak macam dia pakej lengkap. Datang Islam, iman, ihsan, pakej lengkap. Tetapi dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menempelak ataupun mengkritik ataupun membantah satu kelompok orang yang dia datang, dia kata, amanna, kami beriman. Allah perintahkan Nabi SAW, specific case untuk kumpulan ini, untuk grup ini. Wahai Muhammad, pihak kata kat mereka, lam tu'minu. Sabar Ustaz, jangan terlajak. Hampa belum beriman lagi. Jadi, ini special ayat ni. Walakin qulu aslamna. Cukuplah kalau kamu katakan buat masa ni kamu telah menjadi Islam. Maknanya, di sini boleh kita lihat bahawa ada keadaan tertentu, ada situasi tertentu bahawa Islam dan iman itu dibezakan, dipecahkan. Seolah-olah dia tahap yang berbeza. Ada manusia dia telah mencapai tahap Islam, tapi dia belum mencapai tahap iman. Jadi, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat begini, memberikan dua pemecahan yang berbeza? Ada kisah di sebaliknya. Kisah di sebaliknya, sebagaimana yang diriwayatkan dalam kitab-kitab sejarah, satu kumpulan manusia daripada Bani Asad bin Khuzaimah. Mereka datang jumpa dengan Nabi SAW. Mereka ni ada satu perasaan berbangga, yang mana kami ni telah masuk Islam. Ada banyaklah version cerita tu, cuma saya nak ringkaskan. Mereka ini datang dalam keadaan setelah mereka memeluk Islam, mereka ni tak perang dengan Nabi SAW sebagaimana kumpulan Al-A'rab yang lain. Orang pendalaman ni macam kita tahu, mereka ni cowboy lah. Mereka serang orang, mereka curi harta benda orang, mereka serang secara sembunyi-sembunyi. Orang duk perang yang besar ni, Nabi SAW lawan dengan Quraisy. Nabi SAW lawan dengan Yahudi. Arab ni kampung mereka kecil-kecil, jauh-jauh, mereka pukul curi. Itu kepakaran mereka. Masa mereka tak masuk Islam lagi lah, pukul curi. Nampak ada peluang je, mereka serang. Nampak ada peluang je, mereka cari kesempatan. Itu Arab. Maka Bani Asad bin Khuzaimah, mereka datang jumpa Nabi SAW. Mereka kata, wahai Muhammad, kami ni telah beriman. Kami ni bukan macam Arab yang lain. Kami ni bukan kedudukan seperti mereka yang jahat. Kami telah beriman. Maka di sini, apabila mereka datang kepada Nabi SAW, dia ada satu mesej lain. Bukan sekadar mengakui keislaman mereka, tapi mereka datang membawa
membawa satu macam punya kebanggaan, kami ni beriman. Jadi konteksnya je berlaku di situ. Mereka datang dengan bangga menyatakan bahawa mereka beriman. Dalam sebahagian riwayat lain, para ulama menggabungkan ayat ni dengan ayat yang lain pula. Kalau selang dua ayat dalam suratul Hujurat juga, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan yamununa alaika an aslamu. Mereka datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka cuba untuk bagi tahu dekat Nabi pentingnya untuk depa ni masuk Islam. Depa nak masuk Islam. Tapi kalau depa datang mengaku nampak macam kita ni macam sama macam bangsa lain, nak bagi nampak hebat sikit, depa pergi dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, depa bagi tahu kat Nabi, wahai Muhammad, buatlah ayat nampak macam kami ni penting. Buatlah ayat yang nampak macam bila kami masuk Islam itu sangat menguntungkan agama ini dan sangat menguntungkan engkau. Depa nak masuk Islam, tapi depa pergi kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, buat ayat, cuba untuk pujuk, cuba untuk suarakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak bagi nampak macam Nabi yang perlukan depa. Nak bagi nampak yang Islam ni akan beruntung dengan kedatangan mereka. Tapi kalau kita tengok sirah, Allah Subhanahu Wa Taala tak benarkan situasi itu berlaku. Maka dalam ayat seterusnya tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Qul la tamunnu alayya islamakum." Saya suka cakap ikut bahasa Penang, wahai Muhammad, bihabak kata kat depa, ni hampa tak payah duk abak kat aku, kata hampa masuk Islam ni penting untuk aku. Hampa tak payah nak cerita kat aku yang Islam ni betul-betul memerlukan hampa. Tak payah nak main habak kat aku, hampa ni penting sangat. Tetapi balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Tetapi Allah lah yang menanamkan dalam jiwa kamu, yang menceritakan kepada kamu, yang menekankan dalam hati sanubari kamu untuk menerima iman. Jadi untuk kelompok ini, Nabi SAW bagi tahu kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi kamu sekadar Islam sahaja. Setakat ni kamu masih Islam. Maka para ulama, apabila mereka mentafsirkan ayat ini, sebahagian daripada mereka menyebut bahawa ayat ni tunjuk kat kita Islam sekadar kita mengaku. Apabila orang itu kita anggap dia mengaku dia Islam. Dia mengucap syahadah bahawa tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga dia mengucap syahadah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, dia dikira Islam. Sempurna ataupun tidak Islam dia? Belum sempurna lagi. Kalau dia tak mendirikan solat, dia tidak berpuasa, dia tak bayar zakat, dia ada duit tapi dia tak pergi haji, apa pun dia tak buat. Cuma dia ucap syahadah sahaja. Belum sempurna Islam dia. Tapi dengan mengucapkan syahadah, kita kira dia tidaklah diperangi, dia tidaklah dibunuh, dan apabila dia mati, dia ditanam di perkuburan orang Islam. Islam dah dia. So the moment orang tu ucap syahadah, dia Islam. Tetapi apakah dia telah beriman? Maka daripada ayat ni nak cerita kat kita, belum lagi. Tingkatan iman itu adalah lebih tinggi daripada sekadar seseorang datang dan dia mengaku bahawa dia Islam. Iman artinya seseorang, al-iman, para ulama kata qaulun wa amalun. Sebagaimana kata Zuhri dan selain daripada Zuhri, mereka kata iman ini adalah ucapan Islam tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan juga amalan. Dia mesti datang dengan package amalan yang menunjukkan bahawa seseorang itu telah beriman. Macam mana pula nampak macam beza. Tadi hadis yang Dr. Rozaimi baca, iman ni merujuk kepada kepercayaan. Dekat sini pula para ulama kata iman ni qaulun wa amalun. Mestilah ucapan dan juga perbuatan. Nampak macam beza? Sabar, Ustaz. Tak beza. Sebenarnya dia dalam konteks yang sama. Kita tak tahu apa yang berada di dalam jiwa, hati, sanubari orang tu. Kita tak tahu. Betul ke dia ni? Ataupun tipu ke dia? Kita tak tahu. Tetapi hadis yang diceritakan oleh Dr. Rozaimi tadi merujuk kepada asas-asas dia. Hang bukan orang beriman, melainkan hang mesti percaya dengan 6 benda ni. 6 benda ni mesti bergerak seiring. Satu bantah, dia dikira sudah tidak beriman. Terkeluar daripada iman. Walaupun orang tak nampak dan orang tak tahu. Kalau ada satu orang yang datang, dia kata, kita bila mati ni kita jadi debu je. Jadi debu, ulat-ulat boleh makan badan kita, habis, selesai. Itulah masalah. Hidup kat dunia, pulun lah takat mana boleh pulun, dah mati, habis cerita, tak ada apa dah. Manfaat pun tak ada, mudarat pun tak ada. Kafir orang tu. Walaupun ucapan dia begitu.
Sebab apa dia kafir? Sebab dia tak beriman dengan hari kebangkitan semula. Kalau dia cakap tu merujuk kepada tak ada dah kebangkitan semula, dia kafir. Iman tak lengkap. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, ahli falsafah yang membantah kebangkitan semula ni, mereka bantah, mereka kata tak wujud, mereka kafir. Sama juga kalau orang tu dia ikut mazhab Mastura punya bapa Mansur Al-Buaya kan, dia kata dekat entah nama apa Mansur Al-Buaya ni, kata harta, kekayaan, kesenangan ni semua bukan di tangan Tuhan tapi di tangan bapa. Satu, dia takabur. Tapi lebih besar daripada takabur, dia kafir. Kenapa? Kerana Mansur Al-Buaya ni pada ketika ini dia tidak beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi iman adalah pakej kepercayaan yang lengkap. Hang tak boleh ambil satu dan hang tolak yang lain, hang jadi kafir. Tak ada orang boleh kata aku beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala tapi dia tolak Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan dia kafir. Tak ada orang boleh kata aku beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, aku beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi aku tak percaya ada hari kiamat, pun dia kafir juga. Lengkap. Dan persoalan yang kedua, macam mana kita nak nampak orang itu beriman ataupun tidak? Kita melihat orang itu daripada amalan dan tingkah lakunya. Kita melihat orang itu daripada amalan yang dia lakukan, yang dia kerjakan dalam kehidupan dia. Ada minimum requirement, asas-asas amalan yang kena buat. Jadi di situlah yang kita lihat. Maka apabila kita balik kepada nak syarah ayat ni, Nabi SAW ketika Nabi kata kat mereka, kamu belum lagi beriman, lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kamu belum beriman, katalah kamu ni baru Islam, nak menunjukkan bahawa aku masih menantikan mana bukti-bukti yang menunjukkan bahawa kamu ini tergolong di kalangan orang beriman. Apa yang hampa buat? Setelah hampa kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, okey, aslamna, kami telah surrender, kami telah masuk agama Islam. Sebelum nak sampai tahap atas lagi, nak bagi nama bahawa mereka ni orang beriman, apa amalan yang kamu buat? Itu penting. Dan di sini saya nak panjangkan sedikit persoalan ni. Ada dua perkara. Satu, ayat ini sebagaimana dalam banyak hadis-hadis lain dan ayat-ayat lain nak menunjukkan kepada mesej bahawa kita janganlah berasa berbangga dengan apa yang kita ada kalau perkara itu tak layak pun menerima kebanggaan. Kalau kita buat tu sikit, kita tak perlulah mencari kebanggaan yang banyak. Sikap ini Allah Subhanahu Wa Taala tak suka. Nanti kalau ada masa saya akan sambung, sesi akan datanglah sambung sedikit bab ni. Jadi jangan rasa yang kita ni besar, kita ni terlalu hebat. Kalau amalan kita ni tak sebanyak mana pun, kita taklah sebesar mana. Dan kita kena fikir bahawa sebenarnya bukan agama ni yang perlukan kita. Agama tidak perlukan kita. Kalau kita tak buat kerja agama, orang lain akan buat kerja tu. La tamunnu alayya islamakum. Nabi bagi tahu dekat depa ni, Bani Asad ni, hampa tak payah nak mai cerita kat aku yang hampa ni penting, aku nak terima hampa masuk Islam, tak payah. Tak perlu, itu tak perlu. Kerana kita kena faham yang agama ni tak perlukan kita. Nilai kita ini tidaklah besar pada agama, tapi agama itu besar untuk jiwa kita. Kalau kita tidak membantu, Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan kaum lain yang membantu agama ini kalau bukan kita. Orang lain boleh buat kerja tu. Tapi kita kena sedar bahawa kita perlukan agama. Kita perlu doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah gerakkan hati kita bagi membantu agama ini. Itu sikap yang baik. Supaya Allah gerakkan kita, Allah jadikan kita rasa macam, ya Allah, tolonglah aku untuk menolong agamamu. Ya Allah, bagilah taufik kepada aku untuk buat kerja agama ni. Ini sikap yang kita kena tanam. Dan jangan sekali-kali kita rasa bahawa aku telah banyak berbakti kepada agama ni. Siapa pun kita. Kita telah banyak mengajar ilmu, kita telah banyak bersedekah, kita telah banyak infak, kita telah banyak mendamaikan antara dua orang. Jangan kita rasa bahawa kita ni telah banyak memberi kepada agama ini dan agama berhutang kepada kita. Tak. Kita yang perlukan agama. Jadi ini mesej penting yang kita kena tanamkan dalam jiwa masing-masing, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, biarlah amalan kita yang bercakap, bukan kita menceritakan kebesaran sedangkan amalan kita tidak pun sebesar itu. Saya berhenti setakat ni dulu, kembali semula kepada Saudara Amin. Terima kasih untuk soalan yang pertama.